KPM. Tulang, oh tulang, kenapa banyak sangat? Mana murid saya seorang ni? Lama dah saya tunggu, janji 2.30 tak sampai-sampai lagi dia ni. Mana dia pergi ni? Kata nak belajar pasal tulang. Sakit. Assalamualaikum, Cikgu Farid. Waalaikumsalam, Hanif. Minta maaf Cikgu, saya lambat sampai kelas. Itulah saya tunggu lama dah. Kenapa ni Hanif? Kaki saya sakit Cikgu, kaki belah kanan. Saya rasa pergelangan kaki belah kanan ni Cikgu. Macam mana boleh jadi macam ni? Semalam Cikgu, saya main bola. Okey. Saya nak sepak bola tu, saya rasa saya terseliuh kaki saya. Kamu ni memang hebat main bola sepak ni, mengalahkan pemain profesional. Yalah, insyaAllah. Jadi saya tengok macam tadi susah nak berjalan tu, mungkin bahagian sendi tu Hanif. Yalah, saya pun rasa ni dah bengkak dah ni Cikgu, sendi. Dia sama ada sendi Hanif, sama ada ligamen Hanif yang terjejas, terkoyak atau sebagainya, ataupun Hanif punya otot sekarang sedang membengkak. Itu yang menyukarkan pergerakan ketika berjalan tadi. Ya ke Cikgu? Saya rasa lebih baiklah Hanif kalau pergi untuk buat pemeriksaan di klinik atau hospital. Saya buat pemeriksaan Cikgu. Buat X-ray dulu ke? Baiklah Cikgu, saya gerak dulu Cikgu. Saya pergi hospital kejap, saya buat pemeriksaan ya. Baiklah, buat pemeriksaan dulu lebih baik. Baik, yang kawan-kawan saya kat rumah, kejap lagi kita sambung pembelajaran. Saya nak pergi periksa kejap kaki saya ni. Baik tu Hanif. Terima kasih Cikgu. Hati-hati jalan tu, elok-elok. InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Terima kasih kerana sentiasa setia bersama kami, dan sajalah saya ingin mengingatkan sekali lagi, pastikan kita semua menjaga SOP kita tahu. Sebagai contoh, memakai pelitup muka, menjaga penjarakan kita dengan orang yang seterusnya, dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Yang penting juga kita kena ada aplikasi MySejahtera dan guna bila sepatutnya kita guna. Dan tadi sama-sama kita sudah perhatikan profil guru kita hari ini untuk mata pelajaran biologi, dan saya ingin menjemput guru kita iaitu Cikgu Muhammad Farid bin Muhammad Norin, guru mata pelajaran biologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keroh Melaka. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu, kaki saya alhamdulillah dah sembuh. Nampak macam dah okey dah tu. Dalam beberapa saat je Cikgu. Cikgu, cerita sikit pada kita, apakah kena-mengena yang saya punya sakit di kaki tadi dengan mata pelajaran atau topik yang kita sama-sama ingin belajar hari ini? Okey Hanif, jadi hari ini murid-murid di rumah, hari ini cikgu akan mengajar tentang topik sokongan dan pergerakan dalam manusia dan juga haiwan. Jadi kalau apa yang Hanif alami tadi mungkin ada kaitannya dengan sendi. Betul Cikgu. Jadi dekat situ mungkin ada kaitan dengan ligamen, mungkin Hanif punya ligamen terkoyak atau otot Hanif membengkak, aktif bermain bola terutamanya atlet kan. Betul Cikgu. Jadi itulah serba sedikit yang apa yang akan kita belajar pada hari ini. Saya rasa sangat menarik Cikgu, kerana sokongan seperti juga sistem sokongan yang kita guna selama-lamanya Cikgu untuk berdiri, berjalan. Betul. Semuanya Cikgu. Dan hari ini tentunya bukan kita berdua saja di studio, kita ada juga 6 murid dalam talian bersama kami. Assalamualaikum semua murid-murid kita. Apa khabar kawan-kawan saya di rumah? Semuanya bersemangat tu lambai Baiklah, saya akan menyebut nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri dan cita-cita anda. Baiklah, semua murid-murid dalam talian kita dari sekolah yang sama dengan cikgu, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keroh Melaka. Kita mulakan dengan Ahmad Wafi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Abang Hanif dan juga Cikgu Farid. Nama saya Ahmad Wafi bin Rusri dan cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang doktor gigi. Seorang doktor gigi, cikgu. Itu sangat bagus. Terima kasih Wafi. Seterusnya kita ada Ed Imran. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Farid dan Abang Hanif. Nama saya Ed Imran Syarvin bin Baru Syali yang sedang belajar di SMK Air Keroh Melaka.
Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera kimia. Jurutera kimia ya. Terima kasih. Kita juga ada Nashrul. Hai, Assalamualaikum dan selamat siang kepada Abang Hanif dan Cikgu Farid. Nama saya Nashrul Mukmin bin Muhammad Mukhtar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera otomotif. Seorang jurutera otomotif. Menarik tu cikgu. Baiklah, yang seterusnya kita juga ada Hazrin. Apa khabar Hazrin? Khabar baik. Assalamualaikum Cikgu Farid dan Abang Hanif. Saya Hazrin Fakri Fashin bin Kamarul Syahrin dan saya ingin menjadi jurutera rantau minyak. Selamat perkenalan. Salam perkenalan ya. Ramai jurutera kita hari ini cukup bakal jurutera. Seterusnya kita ada Hakim. Assalamualaikum Abang Hanif dan Cikgu Farid. Nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Helmi. Saya ingin menjadi seorang peguam. Selamat perkenalan. Selamat perkenalan juga. Dan terakhir kita ada Nabil. Nabil nak jadi apa ni? Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Farid dan Abang Hanif. Nama saya Nabi Mirza bin Salihuddin dan cita-cita saya untuk menjadi seorang jurutera marine. Baiklah, terima kasih Nabil dan terima kasih kepada semua murid-murid dalam talian kita. Cikgu, pelbagai cita-cita yang ada tu saya rasa sangat menarik. Semuanya akan aspirasi untuk berjaya ni insya-Allah dalam SPM kita tahun ni ya. Baik cikgu, dengan itu sekali lagi kita ingin menekankan mengenai SOP, maka saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Okey, boleh. Cikgu silakan dan pastikan kepada murid-murid saya di rumah, kawan-kawan saya di rumah juga, jika kita menggunakan gel pembasmi kuman untuk mensanitasi tangan kita, pastikan rata di sekelilingi jari juga sehingga ke pergelangan tangan ya. Dan cikgu, saya pasti banyak benda kita nak bincang mengenai topik kita hari ini. Betul. Tapi kita akan berehat sebentar dahulu cikgu. Boleh. Ya, yang di rumah jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan sebelum kita berehat tadi, kita sudah berkenalan dengan guru kita iaitu Cikgu Muhammad Farid, guru mata pelajaran biologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Airkeroh Melaka. Dan cikgu, hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran biologi dengan topiknya tadi juga mengenai sistem rangka. Betul. Ya, sokongan dan pergerakan dalam manusia serta haiwan. Cikgu, saya rasa ini topik yang sangat menarik, tetapi sebelum cikgu mengajar kita hari ini, saya ingin tanya dulu pendapat murid-murid kita dalam talian Silakan. mengenai mata pelajaran biologi ni. Boleh tak? Kawan-kawan saya di rumah sudah sedia? Baik, saya akan pilih yang pertama. Saya ingin mendengar pandangan Wafi. Apa pandangan Wafi mengenai mata pelajaran biologi? Okey, Abang Hanif, pada pendapat saya, biologi ini merupakan subjek yang sangat menarik kerana kita dapat mempelajari tentang anatomi manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Sebagai contoh, hari ini kita akan belajar tentang turus vertebra serta otot, bagaimana otot memainkan peranan dalam pergerakan manusia. Saya setuju tu, sangat ilmu yang sangat penting ya, memahami mengenai otot dan pergerakan manusia. Seterusnya saya ingin memilih pula Hakim. Hakim, kongsikan Hakim pandangan Hakim mengenai biologi. Pada pendapat saya, subjek biologi ini telah memberikan saya satu pengalaman baru yang tidak dapat saya belajar di tempat yang lain. Sebagai contoh, saya dapat belajar membuat eksperimen yang sangat menarik yang tidak pernah saya lakukan sebelum-sebelum ini. Saya rasa itu menarik juga, banyak eksperimen ya dalam mata pelajaran biologi ni. Baiklah, yang ketiga ni pelajar terakhir, kita tengok siapa yang saya akan pilih. Saya nak pilih Nashrul lah. Apa pandangan Nashrul mengenai biologi? Baik Abang Hanif, pada pendapat saya, subjek biologi ini merupakan satu subjek yang sangat menarik dan harus dipelajari oleh semua orang. Sebab apabila kita belajar biologi, kita akan lebih mengenali ciptaan Tuhan dan lebih menghargai ciptaan Tuhan ini. Betul tu, alhamdulillah cikgu, saya rasa itu juga sangat penting dan saya rasa menarik kerana ramai di antara mereka ingin menjadi jurutera tapi mereka gemar dengan mata pelajaran biologi ni. Dan terus terang, mata pelajaran biologi juga ialah mata pelajaran kegemaran saya di sekolah dahulu. Baik cikgu, silakan cikgu mengenai sistem sokongan dan pergerakan dalam manusia serta haiwan. Apa yang kita nak belajar? Terima kasih Hanif. So diharapnya murid-murid yang berada di rumah dan juga Hanif di studio ini telah pun bersedia untuk mempelajari topik kita pada hari ini. Betul cikgu. Boleh saya mulakan Hanif? Silakan cikgu. Okey, jadi murid-murid sekalian, pada hari ini cikgu akan membincangkan tentang topik biologi tingkatan 4 bab 14 iaitu sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan.
Jadi kita ada beberapa intipati penting yang murid-murid semua harus ketahui, harus kuasai sebelum murid-murid menjawab soalan berkaitan dengan topik ini, Hanif. Okey, jadi kita mulakan. Okey, kita ada 4 intipati dalam bab 14. Ada 4 saja, sedikit, tak banyak. Okey, jadi murid-murid seharusnya menguasai keempat-empat intipati tersebut. Okey, kita terus ke satu-satu. Okey. Yang pertama kita mesti mengetahui tentang jenis rangka. Okey, jadi dekat sini kita ada jenis rangka dan juga keperluan sistem rangka. Mengapa sistem rangka itu begitu penting untuk manusia dan juga haiwan? Itu yang akan kita pelajari. Jadi mungkin kita boleh tanyalah, Wafi mungkin tanya jenis sistem rangka Wafi ada berapa, Wafi? Terdapat 3 jenis sistem rangka, cikgu. Ya, betul. Pertama, iaitu kita ada rangka dalam. Kedua, kita ada rangka luar. Dan juga ketiga, rangka hidrostatik. Rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okey, Wafi boleh tak bagi contoh satu sistem rangka luar mungkin? Haiwan yang mempunyai sistem rangka luar ialah belalang. Ketam ke, belalang ke, okey, udang dan sebagainya, dia ada rangka luar lah. Macam kita, Hanif, kita manusia, kita adalah rangka dalam. Rangka dalam. Kalau macam ulat beluncas dan sebagainya, kita ada rangka hidrostatik. Okey, di samping itu murid-murid semua mesti mengetahui tentang apakah keperluan sistem rangka manusia. Dia boleh membantu kita dari aspek apa? Mungkin ada murid yang boleh bantu saya. Nasrul, kenapa rangka ni penting, Nasrul? Rangka ni penting untuk memberi sokongan kepada organ dalaman kita. Okey, betul. Dan melindungi organ dalaman kita juga. Melindungi organ dalaman. Contohnya macam jantung kita, otak kita. Itu adalah organ-organ penting yang harus dilindungi oleh sistem rangka. Okey, kemudian kita ada sistem otot rangka manusia di mana murid-murid semua mesti mengetahui tentang rangka paksi dan juga rangka appendage. Apakah itu rangka paksi? Mungkin dipersilakan Hazrin, rangka paksi boleh bagi contoh, Hazrin? Okey, cikgu. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebra. Okey, turus vertebra. Ada lagi ke? Dan tulang rusuk. Okey, jadi kita ada tengkorak, turus vertebra, itu adalah contoh bagi rangka paksi. Manakala rangka appendage pula. Mungkin Hakim boleh bantu saya pada petang ini? Rangka appendage contoh? Contoh rangka appendage terdiri daripada lengkungan pektoral, lengkungan pelvis, tulang kaki dan tulang lengan, cikgu. Kita ada lengkungan pektoral di bahagian bahu kita, lengkungan pelvis di bahagian pinggang kita dekat sini. Okey, kemudian kita ada apa lagi? Tulang kaki tadi. Tulang kaki dan tulang lengan. Jadi ini adalah tulang lengan kita. Ini adalah tulang kaki kita. Okey, bagus. Cikgu, seperti model yang berada di sebelah cikgu itu yang kita saksikan, adakah itu kebanyakannya rangka paksi, cikgu? Ini adalah rangka paksi sebab terdiri daripada turus vertebra. Okey, kejap lagi kita akan tengok model kita ni. Okey. Kemudian kita akan melihat kepada apa lagi? Iaitu turus vertebra manusia. Inilah turus vertebra manusia. Okey, dalam turus vertebra manusia kita ada apa? Kita ada vertebra atlas, okey, kita ada vertebra axis. Mungkin Nasrul boleh bantu saya namakan vertebra-vertebra yang lain, Nasrul? Okey, seterusnya kita ada vertebra cervix. Okey. Vertebra thorax. Lumbar. Dan vertebra sacrum dan vertebra caudal. Okey, vertebra sacrum dan juga vertebra caudal. Okey, jadi ini adalah nama-nama vertebra yang murid-murid semua harus kuasai. Okey, murid-murid kalau kita tengok contoh dekat sini, okey, kita ada ini adalah turus vertebra manusia. Betul Hanif? Jadi dekat sini kita ada nama vertebra tadi. Kita ada vertebra atlas nombor 1, vertebra axis nombor 2. Kemudian di bawahnya ada 5 lagi vertebra iaitu kita namakan sebagai vertebra cervix. Okey, kemudian bawah dia yang ini 12 lagi adalah vertebra thorax. Kenapa? Sebab dia bersambung dengan sangka rusuk. Jadi itu adalah vertebra thorax. Okey. Kemudian bawah ni yang nampak macam besar ni, ini adalah vertebra lumbar. Jadi vertebra lumbar ni membantu untuk menyokong berat badan kita. Okey, kemudian kita ada apa? Kita ada vertebra yang 2 yang terakhir iaitu sacrum dan juga
caudal. Okey, ini adalah contohlah kalau kita pisah-pisahkan kita akan dapat begini bentuknya. Okey. Jadi ini adalah turus vertebra manusia kalau ikutkan nombor bilangan dia 7, 12, 5 lumbar. Okey, 5 lagi adalah sacrum dan 4 lagi adalah caudal. Okey, 7, 12, 5, 5, 4. Okey, kita teruskan. Dalam sistem otot rangka manusia ini, murid-murid perlu menguasai tentang vertebra cervix, vertebra thorax dan juga vertebra lumbar. Kalau ada 3 gambar ni, mungkin Wafi boleh terangkan kalau ada 3 gambar ni kita harus kuasai apa sebenarnya? Kita harus menguasai apa persamaan yang terdapat antara ketiga-tiga vertebra itu dan juga perbezaan. Okey, bagus. Jadi, kita mesti mengetahui dari segi persamaan dan juga perbezaan sama ada dari segi struktur ataupun fungsi vertebra-vertebra ini. Okey, kita teruskan 14.2 iaitu murid-murid mesti tahu tentang sendi. Betul Hanif? Tadi betul, Hanif pun jalan terencuk-encuk ada kaitan dengan sendi, betul? Seperti saya terselir tadi. Jadi sendi dekat sini pergelangan kaki saya. Pergelangan kaki tadi terseliur kan akibat bermain bola sepak tadi. Jadi mungkin Hazrin boleh memberitahu saya ada berapa jenis sendi, Hazrin? Kita ada 3 jenis sendi, cikgu. Okey, kita ada sendi apa? Iaitu sendi tidak bergerak, sendi bergerak sedikit dan sendi bergerak. Okey, sendi bergerak, sendi bebas bergerak, kemudian sendi tidak bergerak dan sendi bergerak sedikit. Okey, mungkin Wafi boleh bagi contoh tak sendi tidak bergerak, Wafi? Sendi tidak bergerak terdapat pada tengkorak yang dipanggil sebagai sutur. Okey, terdapat pada tengkorak yang dikenali sebagai sutur. Okey, kalau sendi bebas bergerak pula, Nabil? Sendi bebas bergerak. Sendi bebas bergerak juga kita boleh jumpa dekat sendi engsel dan sendi lesung. Okey, sendi engsel dan juga sendi lesung. Kalau sendi engsel tu, Hanif, dia boleh bergerak satu arah ataupun satu satah sajalah. Betul. Okey, kalau sendi lesung tu, Hanif? Semua arah, betul cikgu? Dia boleh membuat putaran. Semua arah lah. Contohnya dekat bahagian bahu kita ataupun kita panggil apa ni? Lengkungan pectoral. Okey, bagus murid-murid hari ni. Okey, sistem otot rangka manusia lagi. Masih lagi bahagian sendi, otot rangka, tendon dan juga ligamen. So dekat sini ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan kita punya tendon dan juga ligamen. Apa fungsi tendon? Okey, apa fungsi tendon? Nasrul, boleh bagi tahu saya? Tendon berfungsi untuk menyambungkan otot dan tulang. Otot dan tulang. Okey, Ed Imran, fungsi ligamen? Ed Imran? Ya, cikgu. Okey. Ligamen ni berfungsi untuk menyambungkan di antara tulang dengan tulang. Okey, ligamen. Cuba dekatkan sedikit mic dengan mulut tu dan cuba ulang balik jawapan anda tadi. Okey, baiklah. Okey. Ligamen ni dia menyambungkan di antara tulang kita dan juga tulang kita. Tulang dengan tulang. Jadi disambungkan oleh ligamen. Okey. Kita teruskan, kita ada mekanisme pergerakan dan gerak alih di mana murid-murid semua harus menguasai tentang pergerakan lengan dan juga pergerakan kaki. Sama ada kalau lengan tu Hanif, kita murid-murid mesti menguasai cara bagaimana otot dan juga tulang ini menjalankan fungsi untuk meluruskan lengan ataupun membengkokkan lengan. Okey. Berkaitan dengan kaki pula, bagaimana otot kaki ini berfungsi untuk pergerakan ketika berjalan. Jadi murid-murid harus menguasai 2 mekanisme ini. Okey, kemudian kita lihat, kita mesti menguasai tentang mekanisme pergerakan dan gerak alih dalam haiwan. Okey, sebagai contoh, kita ada ikan dekat situ. Ikan perlu tekankan otot apa? Nasrul, ikan perlu tekankan otot apa, Nasrul? Untuk ikan, kita perlu tekankan otot myotom. Otot myotom yang membantu pergerakan ikan. Okey, kalau burung pula, Hakim, burung? Otot burung pula pectoralis major dan pectoralis minor. Okey, pectoralis major, okey, di bahagian bawah ni dan juga pectoralis minor yang berwarna merah ni kita lihat dekat sini. Jadi burung kalau berkaitan dengan sayap dia lah, dia akan menaikkan sayap dan menurunkan sayap membantu dalam penerbangan. Okey, bagus. Kemudian kita teruskan dengan cacing. Kalau cacing, otot dia otot apa, Nabil? Cacing mempunyai otot membujur dan otot lingkar. Okey, otot membujur dan juga otot lingkar. Dan yang terakhir adalah belalang. Okey, Nasrul, belalang apa dia, Nasrul?
Otot dia? Untuk belalang pula, dia terdapat otot extensor dan otot flexor. Okey, otot extensor dan juga otot flexor. So semuanya ada di bahagian inilah. Jadi kalau kuasai berkaitan dengan haiwan, mesti kuasai apakah otot-otot yang terlibat, Hanif. Okey. Okey, kemudian kita lihat isu-isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Mungkin Hanif boleh, ada tak tahu tak isu kesihatan berkaitan dengan masalah sistem rangka ni? Sebenarnya banyak, cikgu. Ada banyak kan? Banyak, cikgu. Okay. Saya sebagai seorang ahli fizioterapi, cikgu, ramai mereka yang datang dengan sakit leher, sakit pinggang. Macam saya tadi pun yang sakit di pergelangan kaki dan lutut. Banyak isu yang berkenaan dengan sistem otot rangka manusia ni. Betul tu, Hanif. Jadi antaranya ialah ini dia. Kita akan belajar tentang osteoporosis. Okey, kita akan belajar tentang osteomalacia. Kita perlu mengetahui tentang arthritis dan juga skoliosis. So ada 4 lah berkaitan dengan sistem isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Okey. Sekarang ni boleh tak kita lihat lagi, ada sikit lagi bagaimana kita nak menjaga otot rangka kita, Hanif? Antaranya ialah berkaitan dengan postur badan. Saya kalau duduk setuju. tu, Hanif, macam mana tu? Duduk saya, cikgu dah periksa saya ni. Harus duduk tegak, cikgu. Pastikan duduk bahu tegak. ke belakang. Kalau murid-murid dekat sekolah tu, kita dapati murid-murid tu duduk bongkok aja kan. Lama-lama bongkok-bongkok, lama-lama tertidur atas meja tu. Jadi bila belajar tu, struktur badan kena duduk secara tegak. Okey. Kemudian kita ada pakaian. Kalau nak bersenam, pakaian kena pakai pakaian yang sesuai. Betul Hanif? Okey, senaman juga membantu untuk menjaga otot rangka yang sihat, dan yang terakhir pemakanan iaitu gizi seimbang. Setuju, cikgu. Okey. Jadi dekat sini mungkin Nashrul boleh berikan apakah makanan yang sesuai untuk menjaga otot rangka kita. Cuba dekatkan sedikit mic Nashrul dengan mulut supaya kita dengar lebih jelas. Untuk pemakanan pula, kita seharusnya mengambil makanan yang mengandungi kalsium yang tinggi, vitamin C yang tinggi dan vitamin D yang tinggi. Okey, kita ada kalsium, vitamin D, yang pemakanan begitu macam susu boleh membantu untuk pembentukan tulang yang sihat. Okey, kita boleh teroka tak berkaitan dengan soalan objektif ni, Hanif, sekarang? Boleh, cikgu. Saya rasa ini sangat penting. Okey, murid-murid semua bersedia dengan kad masing-masing. Okey, yang pertama kita lihat dekat sini. Raja menunjukkan sebahagian daripada turus vertebra seorang atlet mengalami kecederaan pada Q. Okey, semasa menjalani latihan, apakah impak kecederaan tersebut kepada atlet itu? Jadi dekat sini kita ada Q, kita ada bendali synovial kurang dirembeskan, ligamen akan menjadi kurang kenyal, gagal menyerap hentakan, dan yang terakhir kurang darah mengalir ke Q. Jadi jawapan yang paling tepat apa dia? Sila angkat kad masing-masing. Okey, semua jawab C. Okey, siapa betul. boleh terangkan pada saya kenapa jawapan dia C? Saya boleh, cikgu. Okey, silakan. Mula-mula kita kena kenal pasti apa itu Q. Okey, Q apa? Itu ialah cakra rawan. Okey, cakra dan rawan. Fungsinya ialah untuk menyerap hentakan dan juga mengurangkan geseran antara tulang. Okey, jawapan yang paling tepat adalah? Oleh itu, jawapan yang paling tepat adalah C. Okey, jawapan yang tepat adalah C. Ini adalah cakra rawan. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Cikgu, saya sangat setuju dengan jawapan tadi, dan saya pasti rakan-rakan saya di rumah pun mesti dapat jawapan yang betul. Dan sekarang cikgu kita kejap lagi nak kongsi soalan yang kedua, dan banyak lagi soalan, tetapi jangan ke mana-mana tau, sebab sama-sama kita nak belajar ni mata pelajaran biologi. Kekal bersama kami di Sukses SPM 2021. Kita berehat sebentar. Okey. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran biologi dengan topiknya sokongan dan pergerakan dalam manusia serta haiwan. Bersama saya ialah Cikgu Muhammad Farid, guru mata pelajaran biologi dari SMKI Keroh Melaka. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita sudah perhatikan apakah jenis-jenis pergerakan yang kita boleh buat dengan badan kita, kegunaan otot, ligamen, semua. Betul. Dan kita juga sudah tengok soalan pertama, soalan objektif. Soalan pertama. Yang semua murid-murid kita cemerlang dapat jawapan yang betul. Betul. Saya pasti soalan-soalan seterusnya mereka akan cemerlang juga ni. InsyaAllah. Silakan, cikgu. Okey, kita teruskan murid-murid semua berkaitan dengan soalan objektif yang kedua. Okey, pasangan tulang yang manakah membentuk sendi lesung? Adakah femur dan tibia, tibia dan fibula, humerus dan radius, ataupun humerus dan scapula? Jadi murid-murid bersedia untuk angkat kad masing-masing. 1, 2,
3. Apa jawapan dia? Kita tengok. Jawapan dia sama. Semua jawab D, iaitu humerus dan scapula. Okey, kita tengok jawapan dia tepat ke tidak? Okey, tepat sekali. Okey, siapa boleh bantu saya untuk terangkan untuk soalan ni? Cikgu, boleh saya menerangkan soalan ini? Okey, Ed Emran, bantu saya. Okey, baiklah. Soalan ini dia cakap sendi lesung. Kita tahu bahawa sendi lesung ni dia membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Okey, bagus. Okey, kalau kita tengok satu persatu, femur dan tibia. Femur dan tibia ni dia berada di bahagian tulang kaki kita. Dan tulang kaki iaitu kita punya iaitu dia merupakan sendi ankle. Sendi ankle. Okey, tibia dan fibula? Kalau tibia dan fibula ni dia bukan sendi. Bukan sendi. Okey, humerus dan radius? Kalau humerus dan radius ni, humerus dan radius, dia merupakan sendi ankle di siku kita. Okey, bagus. Dan yang terakhir adalah humerus dan scapula. Okey, jawapan yang paling tepat sebab dia adalah sendi lesung. Okey, boleh Hanif Okey, soalan yang ketiga. Raja menunjukkan sendi pada manusia. Antara bahagian A, B, C dan D, yang manakah melincirkan pergerakan sendi? Okey, bahagian mana? Adakah A, B, C ataupun D? Okey, murid-murid semua bersedia? Okey, sila angkat kad anda sekarang. Saya pasti kawan-kawan saya di rumah juga akan menjawab Okey, semua jawab C. Jadi kita lihat adakah yang melincirkan pergerakan sendi itu adalah C. Okey, tepat sekali Hanif. Cemerlang lagi cikgu. Okey, cemerlang lagi. Alhamdulillah. Okey, mungkin ada yang boleh bantu saya untuk menerangkan kenapa jawapan dia C. Cikgu, boleh saya terangkan? Okey, Nashrul. Silakan Nashrul. Okey, jadi seperti yang kita lihat pada rajah tu, untuk A, ia merupakan ligamen. Okey, ligamen. B? Untuk menyambungkan tulangan-tulang. Okey, tulangan-tulang. A. Okey. B? Jadi untuk B, ia merupakan rawan. Okey, rawan. Okey, kalau C? C tu ialah bendali synovial. Bendali synovial. Fungsi bendali apa dia? Bendali synovial? Fungsi dia untuk bertindak sebagai pelincir dan mengurangkan geseran antara tulang dan tulang. Okey, mengurangkan geseran antara tulang. Dan D ni kenapa jawapan dia salah? D tu ia merupakan membran synovial. Membran synovial. Fungsi dia apa, Nashrul? Fungsi dia untuk merembeskan bendali synovial tadi. Okey, bagus. Terima kasih Nashrul. Terima kasih Ed Imran tadi menerangkan soalan 2 dan soalan 3. Okey, sekarang ni kita beralih pada soalan struktur. Okey, soalan struktur yang pertama Hanif. Okey, kita lihat. Raja menunjukkan turus vertebra manusia. Terangkan persamaan struktur antara vertebra Q dan vertebra R. Jadi untuk menjawab soalan ini, bagaimana kita nak mulakan? Siapa boleh bantu saya untuk soalan ini? Siapa yang ingin mencuba silakan. Okey, Hazrin silakan. Okey, cikgu dengan Abang Hanif. Pertama sekali untuk kita menjawab soalan ni, kita kena tahu nama vertebra-vertebra yang ada dekat rajah kita. Okey, bagus. Untuk vertebra P ialah vertebra cervix. Vertebra Q ialah vertebra thorax dan vertebra R ialah vertebra lumbar. Okey, bagus. Kedua, kita kena tahu ciri khusus untuk vertebra tersebut. Kalau vertebra Q mempunyai cuaran spina yang panjang untuk menyediakan permukaan bagi pelekatan otot dan ligamen. Untuk vertebra R pula mempunyai centrum yang besar untuk menampung beban bawah badan kita. Okey, terima kasih Hazrin. Okey. Ada lagi Hazrin? Ada lagi Hazrin? Akhir sekali baru kita menjawab persamaan untuk struktur antara vertebra Q dan R. Okey, bagus. Jadi kita cemerlang ni cikgu. Mula jawapan dia lebih lagi. Bagus Hazrin. Jadi dia mengkaji dulu gambar ni. Bila dia mengkaji gambar, dia namakan, dia tahu fungsi. Jadi barulah kita boleh pergi kepada persamaan struktur antara Q dan juga R. Jadi kita lihatlah contoh persamaan struktur antara Q dan R. Okey, dekat sini murid-murid semua, kedua-duanya mempunyai cuaran spina. Persamaan Q dan R. Jadi mulakan dengan perkataan kedua-duanya. Jangan lupa untuk menerangkan tentang apa? Pelekatan, dia punya fungsi iaitu pelekatan otot dan juga ligamen. Fungsi jangan lupa sebab soalan kata apa? Terangkan, bukannya nyatakan. Okey, dapat Okey, yang kedua kita lihat kedua-duanya mempunyai muka sendi. Jangan lupa nyatakan fungsinya iaitu bersendi dengan vertebra yang lain. Okey, markah 3 kan dekat sini. Kalau kat sini murid dah dapat berapa markah dah ni?
Murid dah dapat 4 markah sebab dia telah pun menerangkan. Okey, namun begitu ada juga jawapan lain, iaitu kedua-duanya mempunyai sentrum untuk memberikan apa? Sokongan, dan yang terakhir kedua-duanya mempunyai salur saraf untuk memberikan laluan kepada saraf tunjang. Cikgu, maka untuk menjawab soalan ini, kata kunci di situ ialah terangkan. Kita harus menyatakan struktur tersebut serta fungsi struktur tersebut. Fungsi di antara Q dan R mesti ada persamaan tu. Bagus tu Hanif. Okey. Jadi terima kasih Hazrin atas penerangan yang begitu jelas tadi. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua pula. Rajah 5 menunjukkan tulang J dalam turus vertebra manusia. Terangkan fungsi K. Okey. Jadi mungkin dekat sini dia nak tanya J dan K, tapi dekat sini fokus dia adalah K. Okey, mungkin siapa yang boleh bantu saya untuk jawab soalan ni? Siapa yang saya cikgu. Silakan Hakim. Silakan Hakim. Pertama sekali untuk kita menjawab soalan ini, kita kena tahu tulang J dan tulang K. Tulang J itu ialah vertebra lumbar. Dan tulang K itu ialah cakrawala. Cakrawala. Jadi selepas antara fungsi cakrawala ialah untuk menyerap hentakan dan melicinkan pergerakan tulang vertebra, cikgu. Okey, bagus. Dia akan menyerap hentakan dan melicinkan tulang vertebra. Jadi kita tengoklah cakrawala dekat sini, dia ada di antara vertebra-vertebra ini, membantu untuk pergerakan turus vertebra manusia. Okey, jadi dekat sini murid-murid, terangkan fungsi K ada 3 markah. Okey, kita lihat jawapannya satu persatu. Okey, yang pertama, bertindak sebagai cushion. Okey, itu jawapan yang pertama. Jadi murid mesti gunakan ayat yang lengkap, iaitu fungsi K ialah bertindak sebagai cushion. Okey, kemudian melindungi saraf tunjang ataupun saraf yang berada dalam badan kita. Itu adalah fungsi K. Okey, kemudian yang ketiga, menyerap hentakan. Seperti yang telah diperkatakan oleh Hakim tadi. Okey, kemudian mengurangkan geseran semasa pergerakan dan melindungi daripada haus. Okey, itu antara fungsi yang dimainkan oleh K itu. Okey, kemudian kita lihat dekat sini untuk membenarkan kelenturan turus vertebra. Jadi dia ada di antara vertebra ini. Jadi dia membenarkan vertebra kita lentur ke depan, ke belakang, ke kiri dan juga ke kanan. Okey, faham Hanif? Faham cikgu. Saya boleh bayangkan bahawa jika kita katanya jatuh terduduk maka diseraplah hentakan tersebut oleh cakrawala ini. Betul. Kalau jadi berhati-hati ketika bergerak, terutamanya tempat-tempat yang licin seperti dalam bilik air dan sebagainya, kerana ia akan melibatkan vertebra kita, turus vertebra yang ada saraf tunjang tu. Jadi kita kena jaga betul-betul hati-hati. Betul cikgu. Okey, kita pergi soalan contoh yang ketiga. Okay, kita lihat dekat sini. Rajah 1 menunjukkan keratan rentas tulang pada sistem otot rangka yang sihat. So yang ini yang sihat, murid-murid semua. Dan Rajah 2 menunjukkan keratan tulang pada sistem otot rangka yang bermasalah. Terangkan satu masalah yang dihadapi oleh pesakit itu. Jadi kalau Hanif tengok dekat sini, nampak tak macam perbezaan antara dua gambar ni Hanif? Macam kurang sikit tulang, tisu tulang tersebut cikgu di Rajah 2. Rajah 2 ni kan sebab dia bermasalah. Jadi kita tanya murid-murid kita, apa yang mereka tahu tentang ni? Siapa yang boleh terangkan tentang soalan ini? Siapakah bakal doktor kita ni? Okey, Nabil. Silakan Nabil. Saya cikgu. Okey, Cikgu Farid dengan Abang Hanif, untuk soalan ni kita perlulah memahati kedua-dua raja itu terlebih dahulu. Okey. Untuk raja pertama ni, dia punya tulang padat, manakala raja 2 mempunyai banyak liang antara tulang tersebut. Okey. Ada lagi Nabil? Jadi kita dapat mengenal pasti yang Raja 2 ni menghadapi penyakit osteoporosis. Okey, osteoporosis. Okey, jadi kita lihat bagaimanakah contoh jawapan untuk menerangkan masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut. Okey, kita lihat markah dia ada 3 dekat sini. Okey, yang pertama, jangan lupa nyatakan masalah tersebut, iaitu masalah yang dihadapi oleh pesakit itu ialah osteoporosis. Okey, yang kedua, murid-murid perlu menyatakan ciri-ciri berkaitan dengan osteoporosis tu, iaitu ketumpatan atau jisim tulang telah menjadi kurang ataupun tulang itu dalam keadaan poros. Okey, kemudian kita lihat jawapan yang lain. Okey, tulang itu menjadi lemah dan juga mudah patah. Okey, dan kadar kehilangan kalsium daripada tulang lebih tinggi berbanding kadar penyerapan. Jadi tulang tersebut Hanif, dia telah kekurangan kalsium, iaitu kalsium adalah yang pentinglah untuk pembinaan tulang yang sihat. Menjadi rapuh cikgu tulang tersebut betul, akibat tulang tu rapuh. ini.
Betul. Okey, osteoporosis ni biasa dialami oleh mereka yang berumur sedikit. Orang yang telah tua, orang yang tua berumur, ataupun dia telah mengalami, boleh dialami oleh perempuan yang telah pun mengalami menopause. Okey, ataupun putus haid. Okey, kita lihat contoh soalan AC. Boleh Hanif? Kita lihat contoh soalan AC dulu, satu mungkin. Okay, lebih banyak markah cikgu, saya pasti. Ya, betul. Kalau soalan AC ni lah, murid-murid kita ingatkan, baca soalan betul-betul, tengok dia punya stimulus ataupun bahan rangsangan dan jawab dengan teratur dan sistematik. Ya, okey, kita lihat satu dulu. Okey, Raja menunjukkan turus vertebra manusia. Terangkan penyesuaian vertebra P dan Q untuk berfungsi dengan cekap. Dan markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Okey, kita lihat murid mana yang boleh bantu Cikgu Farid hari ini untuk jawab soalan ini. Saya, cikgu. Okey, Wafi. Persilakan, Wafi. Okey, mula-mula kita kena tengok dulu berapa banyak markah yang dia peruntukkan. Bagus. Jadi 6 markah. Kita boleh bahagikan kepada 2 perenggan. 3 markah bagi vertebra P dan juga vertebra Q, kita 3 markah. Okey, bagus. Jadi, kemudian? Lepas itu, kita kena kenal pasti apa itu vertebra P dan apa itu vertebra Q. Vertebra P ialah vertebra thorax, manakala vertebra Q ialah vertebra lumbar. Okey. Akhir sekali, barulah kita memberi ciri penyesuaiannya. Okey. Vertebra thorax ini mempunyai cawan spina yang panjang. Okey, cawan spina. Dan cawan spina ini merupakan tempat pelekatan otot dan ligamen. Okey, bagi bagus. vertebra lumbar pula, dia merupakan vertebra yang terkuat dan terbesar. Kenapa? Kerana ia mempunyai sentrum yang besar. Okey, bagus. Sentrum yang besar dapatlah kita menyokong berat bahagian bawah belakang badan. Okey, terima kasih Wafi atas penjelasan yang begitu jelas dekat sini. Okey. Bangga saya dengar cikgu dengan penjelasan dia dah study Wafi dulu tersebut. dah topik ni sebelum masuk kelas saya ni. Okey. Jadi murid-murid sekalian, kita lihat contoh jawapan. Pertama, jangan lupalah kenal pasti jenis dan juga struktur tulang vertebra tersebut. Okey, kemudian kita bahagikan kepada namakan dulu vertebra tersebut. Apakah dari aspek cawaran spina dia dan kemudian apakah dari aspek cawaran melintang. Okey, kita lihat contoh jawapan Hanif. Lagi satu sentrum tertinggal pula dekat sini. Okey, kita lihat contoh jawapan. Okey, yang pertama kita cerita pasal P dulu. Jangan campur aduk, okey? P adalah vertebra thorax. Okey, kemudian mempunyai cawaran spina yang panjang. Okey, cawaran spina atau cawaran melintang merupakan tempat bagi pelekatan otot dan juga ligamen. Cawaran melintang kecuali vertebra nombor 11 dan 12 sebab dia terapung mempunyai muka sendi untuk bersendi dengan tulang rusuk. Okey, ini contoh jawapan untuk vertebra P. Okey, kita lihat pula vertebra Q. Jadi perenggan pertama cerita pasal vertebra P saja. Perenggan kedua selang satu baris kamu cerita pasal vertebra Q pula. Okey, so vertebra Q ini adalah vertebra lumbar. Okey, vertebra terbesar dan terkuat seperti yang telah diutarakan oleh saudara Wafi tadi. Cawaran spina yang pendek, okey, mempunyai sentrum yang besar. Okey, untuk menyokong berat bahagian bawah belakang badan. Okey, jadi dan memberi sokongan pada bahagian atas badan. Betul tu cikgu. Okay. Saya pasti semua murid-murid di rumah juga boleh menjawab soalan ni dengan cemerlang dan sepenuh-penuhnya dapat 6 markah di sana. Sebentar nanti Cikgu Farid akan berkongsi lagi contoh-contoh soalan esei. Betul cikgu? Betul. Baik, sama-sama kita nak cemerlang dalam mata pelajaran biologi ni dan terus bersama kami. Kita akan berehat sebentar. Terus bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran biologi mengenai sistem pergerakan manusia dan haiwan. Dan di tangan saya ni sebenarnya banyak tulang-tulang vertebra yang lebih diperhatikan, dan di sebelah kanan saya ini adalah tulang cervix yang pertama, ya, C1 ataupun nama lainnya atlas. Kalau nak tahu kenapa nama atlas tu kan kerana tulang inilah yang memegang tengkorak kepala kita ni, dan atlas itu diumpamakan seperti orang yang memegang bumi. Itulah C1. Baiklah, hari ini saya bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Farid, iaitu Cikgu Guru Mata Pelajaran Biologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keroh, Melaka. Dan sebelum kita berehat
lihat tadi, cikgu, kita sudah membincangkan soalan struktur, soalan objektif dan sekarang kita sudah masuk soalan esei. Soalan esei, betul. Tentunya membawa lebih banyak markah. Baik, bagaimana kita nak jawab soalan esei ni? Ada lagi soalan, cikgu? Okey, kita lihatlah mungkin beberapa contoh lagi yang sesuai. Okey, kita teruskan Hanif. Silakan, cikgu. Okey, terangkan mengapa manusia memerlukan rangka dalam untuk kecekapan aktiviti. Okey, siapa boleh bantu saya? Kenapa kita perlukan rangka dalam? Okey. Siapa boleh bantu? Saya jawab soalan ini. Okey, Ed. Kenapa? Okey, baiklah. Kita rangka dalam ni dia memberikan sokongan mekanikal kepada kita. Okey. Untuk apa? Untuk kita berjalan dan juga berlari. Okey. Dan daripada itu, ia juga memberikan bentuk kepada organisma. Sebabkan itulah kita ada bentuk manusia dan juga haiwan. Okey. Akhir sekali, ia juga melindungi organ dalaman kita seperti hati dan paru-paru. Okey, bagus Ed, terima kasih. Okey, markah dekat sini 4 murid-murid semua. Jadi terus kepada mengapa manusia memerlukan rangka dalam. Terus kepada jawapan yang sepatutnya, iaitu yang pertama, untuk sokongan mekanikal kepada badan kita. Yang kedua, melindungi organ dalaman. Berilah satu contoh. Contohnya macam otak, jantung dan sebagainya. Okey, tapak yang kuat bagi pelekatan otot. Jadi kalau tak ada tulang, macam mana otot kita nak melekat kan dekat tulang-tulang tersebut. Okey, kemudian kita ada memberi bentuk kepada organisma. Ada bentuk manusia, bentuk gajah dan sebagainya. Okey, di samping itu kita ada membantu pergerakan organisma, tapak penghasilan sel darah. Sel darah dekat sini dekat tulang. Okey, dan penyimpanan bagi kalsium dan juga fosfat. Okey, bagus terima kasih Ed Imran. Okey, kita pergi pada mungkin soalan yang terakhir untuk hari ini, iaitu terangkan mengapa atlet mesti melakukan senaman memanaskan badan sebelum memulakan acara dan orang tua mengalami kesakitan pada sendi. Siapa yang boleh bantu saya untuk soalan nombor 1? Okey, Nashrul. Okey, untuk soalan 1. Seperti kita semua tahu, ramai atlet akan melakukan senaman memanaskan badan terlebih dahulu sebelum mereka memulakan acara sukan mereka. Kenapa tu Nashrul? Abang Hanif? Ya, saya. Abang Hanif, kalau sebelum nak bersukan, Abang Hanif akan panaskan badan dulu tak? Saya rasa panaskan badan tu sangat penting, Nashrul. Soalan yang bagus tu. Betul, sebab apabila kita selepas memanaskan badan kita, suhu badan kita akan meningkat. Selain daripada itu, dia akan melancarkan sistem peredaran darah dalam badan kita. Okey, bagus Nashrul. Okey, terima kasih Nashrul. Okey, untuk orang tua pula, siapa yang boleh bantu saya? Orang tua? Kenapa orang tua mengalami sakit sendi ni? Okey, Hakim, dipersilakan Hakim. Okey, pertama sekali, Abang Hanif ada selalu tak pergi pusat belia, tapi nampak orang-orang tua ni susah nak berjalan. Betul, kadang-kadang mereka menggunakan troli sebagai sokongan. Betul. Troli. Okey. Antara sebabnya ialah cakrawarawan yang telah menipis disebabkan penggunaan yang terlalu lama sejak daripada kecil. Kemudian ia akan menyebabkan hujung tulang bergeser antara satu sama lain dan akan menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkak. Okey, bagus Hakim. Okey. Jadi dekat sini murid-murid, kalau kita tengok peruntukan markah kita, markah kita 10. Jadi kita bolehlah ceritakan, kita bahagikan 5 markah untuk atlet dan 5 markah untuk orang tua yang mengalami sakit sendi. Jangan cerita satu benda je, nanti markah kamu akan kurang sebab kamu tidak menjawab soalan yang kedua. Okey, kita lihat contoh dulu Hanif. Okey, kita lihat kalau atlet tadi seperti yang dibincangkan oleh Nashrul, dia akan meningkatkan suhu badan dan juga otot kita. Kemudian membolehkan penggunaan tenaga dengan lebih efisien ataupun lebih baik. Okey, jawapan yang ketiga, meningkatkan peredaran darah, denyutan jantung dan bekalan oksigen. Maka oksigen kita cukup untuk kita melakukan senaman ataupun aktiviti cergas. Okey, ada jawapan lain iaitu pengoksidaan glukosa yang lebih lengkap. Kerana apa? Adanya oksigen, maka ketika menjalankan aktiviti tersebut, ketika bersukan, kita masih lagi menjalankan respirasi aerob dengan kehadiran oksigen. Okey. Ada lagi ke jawapan? Okey, kita lihat dekat sini. Atlet tadi mengelakkan kecederaan otot. Kalau kita nak bersenam yang zumba dan sebagainya, nak aerobik, kita perlu mengelakkan kecederaan. Betul lah Hanif? Okey, kemudian otot akan boleh mengecut dan meregang dengan lebih efisien dan mengelakkan kekejangan otot. Biasa tengah senaman tu tidur otot kejang.
Okey. Jadi ini dapat dielakkan dengan melakukan apa? Memanaskan badan dahulu. Seperti Nasrul tanya saya tadi kan, saya lakukan pemanasan badan tak sebelum saya bersenam. Tiba-tiba Hakim tanya saya soalan juga, saya takut juga cikgu. Nak tanya Abah ni ada sakit sendi tak? Dengan umur kita sekarang. Ingat orang tua dah kan? Betul cikgu. Okay. Nasib baik soalan ni lain. Okey, untuk jawapan yang terakhir iaitu untuk orang tua pula yang mengalami sakit sendi tadi, nama dia adalah arthritis ataupun osteoarthritis. Pastikan ejaan murid-murid semua betul. Okey, kemudian kita lihat kekurangan bendalih synovial menyebabkan kesakitan pada sendi tadi. Kerana apa? Kerana geseran antara hujung tulang tadi meningkat. Okey. Dan rawan tadi menjadi nipis sebab penggunaan terlalu lama daripada kecil sehinggalah menjadi dewasa ataupun tua. Okey, tidak boleh menjadi cushion kepada sendi dan menyerap hentakan. Okey, ligamen menjadi pendek, hilang kekenyalan sebab faktor penuaan tadi. Okey, dan sendi lutut menjadi bengkak dan juga sakit. Okey. Dan terakhir, Hanif, mungkin dia akan menyukarkan dan menghadkan pergerakan aktiviti harian kita. Jadi kalau orang tua dekat rumah tu dia nak melakukan aktiviti harian tu, dia akan ada masalah lah. Jadi kita yang muda-muda ni mungkin boleh bantu orang-orang tua untuk memudahkan kerja harian mereka, Hanif. Betul, saya setuju. Kerana inilah masanya kita untuk berbakti balik kepada ibu bapa kita, bagi mereka berehat sedikit ya. Cikgu, dengan pembelajaran kita hari ini, boleh cikgu kongsikan rumusan mengenai apa yang sama-sama kita belajar? Okey, murid-murid semua, setelah kita belajar tentang sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan, apa yang boleh saya bantu, apa yang boleh saya ingatkan murid-murid semua adalah, pertama, tolong kenal pasti struktur yang terdapat pada otot rangka manusia dan juga haiwan. Okey. Yang kedua, kita boleh tahu mekanisme bagaimana lengan berfungsi, bagaimana lengan diluruskan, dibengkokkan, kemudian berkaitan dengan kaki dan juga berkaitan dengan apa? Isu-isu berkaitan dengan sistem rangka. Dan jangan lupa, Hanif, ada soalan yang boleh mencadangkan pada murid-murid, minta cadangan murid-murid bagaimana nak menjaga sistem rangka yang sihat. Jadi dekat situ kita boleh bagikan kepada 4 aspek tadi. Mungkin dari aspek senaman, gizi seimbang kan, pemakaian dan sebagainya. Jadi jangan lupalah murid-murid semua, kuasai bab ini dengan baik, kuasai istilah dan penggunaan istilah tu dengan baik. Jangan salah eja, jangan tersilap dia punya istilah dan sebagainya. Saya pasti anda semua boleh menjawab soalan berkaitan dengan topik ini dengan baik dan cemerlang. Saya rasa itulah rumusan terbaik cikgu dengan kata-kata semangat yang cikgu bagi itu kan. Cikgu, saya juga ingin bertanya tadi bincang mengenai gizi yang seimbang untuk penjagaan tulang kita kan. Ada juga rakan-rakan saya di dalam talian tadi menjawab kalsium itu sangat penting. Betul. Juga vitamin C ya cikgu. Saya pasti untuk pemulihan otot atau ligamen ataupun tendon yang telah cedera ya. Saya pernah juga membaca cikgu bahawa vitamin B juga sangat penting sebab itu membantu kita untuk mendapatkan tenaga. Betul? Ya cikgu. Sambil tenaga dia membantu penyerapan kalsium yang maksimum ke dalam tulang. Betul. Jadi gizi seimbang tu janganlah makan daging saja kan, makan protein saja. Kita kena pelbagaikan Jadi contohnya macam penggunaan kalsium dalam susu. Dia akan membantu menguatkan tulang kita dan mengelakkan daripada terkena penyakit, contohnya macam osteoporosis tadi. Betul, saya setuju cikgu. Yang saya suka mengenai mata pelajaran biologi ni kan bukan saja kita belajar di sini, tapi kita aplikasi dalam kehidupan seharian kita seperti memanaskan badan ya, ataupun mengamalkan gizi yang seimbang. Itu insya-Allah untuk kebaikan badan kita, untuk untuk lama cikgu. InsyaAllah kita nak juga. InsyaAllah lama kita nak guna ya. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Farid bin Muhammad Nordin, guru mata pelajaran biologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aikeroh, Melaka. Cikgu, terima kasih banyak-banyak atas segala ilmu, atas kata-kata semangat tu cikgu. InsyaAllah membantu murid-murid kita. InsyaAllah cikgu. Dan juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada ke-6 murid dalam talian kita, juga dari sekolah yang sama dengan cikgu, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Aikeroh, Melaka. Mereka adalah Ahmad Wafi, Ed Imran, Nasrul Mukmin, Hazrin Fakri, Muhammad Hakim dan juga Nabil Mirza ya. Saya rasa anda semua memang cemerlang dan saya pasti kawan-kawan saya di rumah, kawan-kawan kita kat rumah juga tadi dapat menjawab
soalan-soalan yang Cikgu Farid telah bagi tadi. Cikgu, alhamdulillah cikgu, mereka semua cemerlang dan mereka akan menjadi bukan saja murid tetapi manusia yang cemerlang insya-Allah. Ya, dengan itu nama saya Hanif Sean dan nanti kita akan jumpa lagi. Pastikan anda sentiasa setia bersama kami di Didik TV KPM kerana banyak lagi ilmu yang ingin dikongsikan. Nanti kita jumpa lagi ya. Terima kasih dan assalamualaikum. Bye.